والسلام على الأشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini baca kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana izin buka hidayah pada pagi ini bertemu di dalam program Ruang Bicara JPI Jabatan Pendidikan Islam Fakulti Pendidikan dan Sains Sosial UNISEL di bawah tajuk Celik Undang-Undang. Dan kita ada dua tetamu pada pagi ini yang akan kita bincangkan ialah isu yang panas dan juga mungkin setengah orang sensitif, iaitu tentang poligami. Apa yang kita keliru. Jadi bersama kita pada pagi ini ialah panel yang pertama. Kita ialah yang Arif Muhammad Nazri Basrawi, Hakim Mahkamah Syariah Sepang. Assalamualaikum Tuan Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, moderator hari ini. Kemudian panel yang kedua kita ialah Ustazah Muhammad Zana binti Muhammad Nur, Penglaras Muhammad Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Islam Syariah UNISEL. Ustazah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kita harap dengan program kita pagi ini akan dapat kita dapat bersama-sama untuk bincangkan atau sebenarnya kita nak membuka minda tentang stigma masyarakat bila cerita poligami ini dia ada perkara-perkara yang kadang-kadang negatif. Kita bukan nak suruh orang poligami, tapi kita nak nyatakan supaya ada pandangan sudut-sudut yang positif. Jadi untuk round pertama ini, sebelum kita bersama dengan Tuan Hakim kita nak dengar daripada Ustazah Muhammad Zana tentang apakah hukum dalam Islam berkaitan dengan poligami ni, Ustazah. Silakan Ustazah. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah, so ini adalah program kita untuk minggu yang kelima, ya Ustaz. Dan Alhamdulillah juga program hari ini bertambahlah satu ini lagi dengan kehadiran jemputan iaitu Yang Arif, Puan Muhammad Nazri yang akan sama-sama berkongsi berkenaan dengan isu yang poligami. Okey, untuk peringkat pertama ini saya akan berkongsi dengan para pendengar berkenaan dengan poligami itu sendiri. So sebelum kita nak pergi lebih lanjut tentang prosedur, tentang amalan, tentang apakah konsep adil di dalam poligami, so tak dapat tidak kita mesti kembali kepada asasnya dulu, iaitu yang saya maksudkan sini kita kembali kepada dalilnya. Okay, kalau kita datangkan dalil berkenaan dengan poligami ni, rata-rata semua para suami maklum berkenaan dengan ayat ini. So kalau saya keluarkan ayat yunfiq zu sa'atin untuk memberikan, maksudnya kata dalam ayat tu memberi nafkah. Orang dah tahu lah ini bukan ayat poligami. Okey, kalau kita sebut ayat wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, orang dah tahu lah ini bukan ayat poligami. So yang rata-rata orang tahu bahawa ayat poligami adalah fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba'. Tapi sayangnya Ustaz, pemahaman ini juga sekiranya kita ambil ayat itu sahaja tidak cukup mencukupi, Ustaz. Kerana perlu dilihat di dalam ayat tersebut ada lagi ayat penuhnya, iaitu kalau kita dirujuk kepada surah An-Nisa ayat 2, ayat 3, ayat 4, semua itu ada berkaitan dengan permulaan yang berkaitan tentang menjaga hak anak-anak yatim. So kalau kita tengok ayat tu, wa in khaftum alla sekiranya kamu takut kamu tidak akan berlaku adil kepada anak-anak yatim, okey, barulah keluar fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba'. So basically di dalam ayat ini ada di situ pensyariatan berkenaan dengan perkahwinan bagi seorang lelaki atau seorang suami untuk perkahwinan kedua, ketiga dan juga keempat. Namun sekiranya mereka takut untuk mereka ini tidak berjaya untuk berlaku adil kepada isteri-isteri, maka satu sahaja. Okay, cuma bila kita bawa dalil ni, tak dapat tidak kita perlu lihatlah kepada tafsir dia. Ya?
Kalau ayat ni wa in khiftu alla tuqsitu fil yatama, ayat ini ada sebuah asar yang diriwayatkan daripada jalan Imam Bukhari daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha yang menyebutkan tentang satu kisah, iaitu apabila seorang lelaki yang merupakan wali kepada seorang wanita, maksudnya kata dalam umur masih lagi muda, masih ayah dia sudah tidak ada, maka dia adalah wali. So dalam kisah tersebut, ini disebutkan dalam tafsir Ibn Katsir, lelaki tersebut telah bernikah dengan wanita tersebut, tetapi dasar kepada pernikahan tersebut adalah kerana lelaki tersebut mahukan harta ataupun mahu memiliki harta yang dimiliki oleh anak yatim dalam jagaannya. Anak yatim ini maksud saya adalah mereka yang sudah mampu ataupun sudah mencapai umur untuk dikahwini. Jadi daripada situ ada beberapa periwayatan, maksud kata asar daripada jalan Sayyidatina Aisyah ini menyebutkan bahawa apabila ditanya perkara ini kepada Sayyidatina Aisyah menjawab bahawa ayat itu datang bermula dengan wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama, sebenarnya kamu takut kamu tidak akan berlaku adil kepada anak-anak yatim. Sebetulnya ayat itu menurut tafsir tersebut adalah merujuk kepada situasi di mana sekiranya lelaki tadi tu dia takut dia kahwin dengan anak yatim yang dijaga ataupun yang dalam perwaliannya tadi itu adalah kerana hartanya ataupun kerana kecantikan, maka fankihu adalah lebih baik mereka ini tak kahwin dengan anak yatim tadi tu, tapi kahwin dengan wanita-wanita yang lain sama ada 2, 3, 4 dan juga 5. Itu satu cara untuk kita memandang ataupun untuk kita menafsirkan ayat berkenaan dengan poligami. Satu lagi, kita juga terdapat juga tafsiran yang menunjukkan bahawa ayat itu boleh dibaca sebagai berkahwin 2, 3 dan 4 dibolehkan kerana antara lain adalah untuk menjaga hak-hak anak yatim yang ditinggalkan. Maksud kata anak yatim tidak mempunyai ayah, tidak mempunyai sesiapa untuk menjaga yang dalam hubungan mahramnya, maka perlulah dikahwini supaya adalah lebih adil untuk mereka ini menjaga kebajikan anak-anak yatim tadi. So itu adalah core dia di dalam poligami. Okay. So daripada sini kita boleh nampak bahawa persyariatan poligami ini ada, yang pertama ada dalam Al-Quran dan juga ada dalam hadis. Okay, ada dalam sunnah Rasulullah SAW. Yang mana kalau kita tengok dalam kehidupan Rasulullah SAW juga, Rasulullah SAW berkahwin lebih daripada bahkan dalam 4 orang. Tapi ini isu yang berlainan, ini merujuk kepada sunnah yang khusus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi maksud kata that in reality dalam kehidupan Rasulullah SAW adanya atau berjalannya satu perkahwinan lebih daripada seorang wanita ataupun seorang isteri. Okay? Jadi persyariatan itu ada. Yang ini tidak dapat ditolak. Jadi daripada persyariatan tadi kita nak bincangkan tentang poligami, hikmah dia pula. Dah hadir dalam Al-Quran, hadir dalam sunnah. Okay, apa hikmah dia? Dan yang ini dalam nak bincangkan hikmah berkenaan dengan poligami, tak dapat tidak kita kena ketepikan apa yang ada dalam persepsi kita dan apa yang berlaku dalam realiti masyarakat. So secara umumnya kita faham realiti masyarakat banyak kisahnya, banyak kisah yang sedihnya, banyak kisah sengsaranya dan sebagainya. Tapi a part of those things, poligami itu ada dalam Al-Quran. Dan tak dapat tidak kalau kita faham semangat di sebalik poligami itu adalah untuk memelihara hak-hak wanita-wanita yang ditinggalkan tanpa perwalian. Maksud kata dia sama ada sudah tidak ada suami, dijanda, ataupun sudah tidak ayah, tapi tidak ada ayah, tidak ada wali untuk jaga dia. At the same time dia perlukan sokongan sama ada spiritually ataupun financially. So perkahwinan yang sifatnya poligami, iaitu perkahwinan kedua, ketiga dan keempat, adalah untuk menyokong para wanita begini dan sekaligus menyokong anak-anak yang ada dalam perkahwinan tersebut. Okey, saya kira itu adalah pengenalan ringkas berkenaan dengan poligami. Proses selepas ini saya rasa lebih menarik daripada Din Arif. Terima kasih Ustaz.
Alhamdulillah. Jadi kita ada bersama kita sekarang ialah yang Arif Muhammad Nazri Basawi, iaitu merupakan hakim mahkamah syariah. Dan sudah pastinya selalu berjumpa dengan kes-kes ni serta lebih tahu prosedur. Dulu orang dulu mungkin dia kahwin gitu-gitu je kan. Maknanya kahwin tapi kita nak tahu prosedur supaya dia tidak supaya orang pertama lihat prosedur ni ada masalahnya. Yang kedua, macam mana benda ini macam mana proses ini dilakukan di mahkamah syariah. Saya rasa bukan Selangor saja, bahkan di satu Malaysia ini untuk memohon kebenaran berpoligami dan proses dan prosedurnya. Mungkin kita akan mendengar sedikit daripada yang Arif untuk memberikan apakah proses-proses yang perlu dilakukan bagi pasangan yang berkeinginan untuk berpoligami. Silakan yang bahagia Arif. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada Ustaz Abdul Razak selaku moderator pada pagi ini, dan juga rakan panel saya Ustazah Nur Fazana. Dan saya nak mulakan untuk berbual bicara kita pada pagi ini. Pertama, saya nak kita selusuri tentang poligami ni. Pertamanya kita kena letakkan bahawa poligami ni adalah syariat Allah Subhanahu Wa Taala yang telah pun diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, seperti mana yang disebut oleh Ustazah tadi. Allah sebut fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa sudasa wa ruba fa in khiftum alla ta'dilu fa wahidah. Di hujung ayat itu Allah sebut kalau kita rasa bimbang tak mampu untuk berlaku adil, makalah kahwinlah satu. Jadi ayat itu kalau kita fahami betul-betul, bagi seseorang lelaki yang dirasa ada kemampuan untuk berpoligami ataupun berkahwin melebihi satu orang isteri, maka dia boleh berkahwin dengan syarat dia boleh berlaku adil kepada isteri-isterinya. Kalau dia rasa tak mampu untuk berlaku adil, maka hendaklah dikahwin seorang saja. Jadi pertama itulah kita nak tahu kita positif dengan apa yang disyaratkan oleh Allah ni, mesti ada hikmahnya di sebaliknya. Jadi bila kita dah tahu tentang syariat Allah itu adalah baik untuk maslahah manusia, yang khususnya orang yang Muslim lah, yang beragama Islam. Jadi sudah tentu sekarang ni untuk melaksanakan poligami ini ada proses-proses dan juga tata cara yang perlu diikuti. Kenapa perlu ada peraturan-peraturan yang ditetapkan? Sudah tentu ianya adalah untuk menjaga maslahah. Kalau di Malaysia ni untuk orang masyarakat Malaysia sendiri, terutama orang Islam yang tinggal di Malaysia. Saya nak buat analogi beginilah. Ada orang kata buat apa nak ikut-ikut peraturan macam poligami, kena mohon poligami ikut mahkamah dan sebagainya. Perlu ada kebenaran dan juga ada proses-proses yang kena lalui. Tak boleh ke kita ikut syarak saja, nikah saja macam tu? Jawapan saya, bila kita tinggal di Malaysia ni, mau tak mau, nak tak nak, kita perlu ikut dua perkara. Yang pertama adalah hukum syarak, dan yang kedua adalah peraturan undang-undang yang telah pun dibuat oleh pemerintah kita. Jadi nak tak nak, kita kena taatlah pada perintah pemerintah kita. Ati Allah wa ati'ur Rasul wa ul amri minkum. Taatlah pada Allah, taatlah pada Rasul, dan juga perintah kita yang membuat apa-apa juga peraturan untuk kebaikan masyarakat kita sendiri. Okey. Jadi saya buat analogi begini. Kita nak analogi tentang kematian lah. Adakah boleh kita mati ataupun orang lain, ayah kita mati atau adik-beradik kita mati, kita ikut syariat atau kita ikut hukum syarak saja? Kita sembahyang, kita mandikan, kita kapankan, kita sembahyangkan dan kita tanam, kita kebumikan. Tak payah kita nak buat report polis, tak perlu nak kita nak buat apa-apa proses yang perlu dibuat sekarang ni.
maka tak boleh, ya. Kena buat juga, ya. Kena dapatkan sijil kematiannya, sebab ada perkara-perkara yang berbangkit selepas ini, mungkin ada nak perlukan pendaftaran untuk buat faraid, harta dan sebagainya. Begitu juga dengan kelahiran, ya. Contoh, kalau anak kita lahir, boleh tak kita ikut syarak saja, dah lahir kita azankan, ya. Kita potong tali pusat, kita bagi nama yang baik, kita apa lagi, kita sunatkan, ya. Akikahkan. Dan kita tak perlu nak daftarkan untuk dapatkan sijil kelahiran, dapat IC dan sebagainya, boleh tak? Jadi tak boleh kat Malaysia ni, kena wajib, sebab itulah peraturannya, kerana untuk menjaga masalah itu sendiri, iaitu anak itu esok nak membesar, nak perlu nak cek apa ni, vaksin kan. Sekarang kita heboh saja vaksin, nak macam-macam, nak masuk sekolah pun kena dia punya apa, IC, surat beranak dan sebagainya, termasuklah surat pengakuan nikah ibu dan ayah. Jadi saya nak berbalik kepada proses poligami ni. Kenapa ada perlunya proses dan peraturan poligami? Sebabnya salah satunya adalah untuk menjaga maslahah, ya, orang Islam lah yang nak buat poligami tersebut, sama ada suami ataupun isteri, ya. Jadi kalau kat Malaysia ni ada dua kita nampak ada yang berpoligami mengikut proses yang betul, ada yang berpoligami tidak mengikut proses yang betul, ya. Maka kalau ikut proses yang betul, dia ada satu cerita yang lain. Yang tak ikut proses yang betul pun ada satu cerita yang lain. Jadi sekarang ni saya nak sentuh tentang bagaimana proses pernikahan poligami yang perlu dan patut dilakukan oleh seseorang lelaki yang nak berpoligami di Malaysia, khususnya dalam negeri Selangor lah. Jadi dalam peruntukan Seksyen 23 Enactment Undang-Undang Keluarga Islam Selangor tahun 2003, telah menjelaskan bahawa setiap lelaki yang nak berpoligami, nak kahwin 2, 3 dan 4, dia perlu mendapat satu kebenaran, daripada mahkamah. Mahkamah tu mahkamah apa? Mahkamah Tinggi Syariah Selangor, ya. Bukan mahkamah rendah, ya. Mahkamah rendah ni ada setiap daerah. Kalau Selangor ni ada 11 daerah, bukan di 11 daerah. Permohonan poligami perlu dimohon di Mahkamah Tinggi Syariah. Sekarang ni Mahkamah Tinggi Syariah satu saja, iaitu di Shah Alam, ya. Depan masjid. Jadi setiap depan masjid. Dia depan masjid negeri Shah Alam, ya. Ada bangunan Mahkamah Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Selangor tu, kat situ. Tingkat pendaftaran kes dibuat hendaklah di tingkat 4 dan kes akan dibicarakan di tingkat 5. Ada di tingkat 5 ni ada dewan-dewan bicara Mahkamah Tinggi, ya. Baik. Satu, iaitu setiap permohonan poligami perlu mendapatkan kebenaran daripada Mahkamah Tinggi Syariah Selangor ataupun Mahkamah Tinggi Syariah di seluruh Malaysia, di negeri-negeri. Dan permohonan itu hendaklah dibuat melalui permohonan dimulakan dengan saman, ya. Contoh, suami akan filekan kes untuk berpoligami, dan biasanya pemohon ini ataupun suami ini dipanggil sebagai plaintiff, okey, dan pihak responden biasanya akan dinamakan sebagai isteri yang pertama. Isteri pertama sebagai responden dalam permohonan poligami, okey. Jadi bila pendaftaran itu dibuat, mahkamah akan panggil pihak-pihak ini hadir ke mahkamah untuk sebutan kes, okey. Dan bila mahkamah panggil kedua-dua pihak ni, suami yang nak kahwin dan juga isteri responden, iaitu isteri yang pertama tadi, biasanya mahkamah akan tanya kepada suami lah apa permohonan yang difailkan. Biasanya suami akan sebut, saya mohon untuk berpoligami dengan isteri kedua dan sebagainya lah, dengan alasan sekian-sekian. Dan pihak isteri yang pertama, responden ini, akan ditanyalah sama ada dia setuju atau tidak dengan permohonan yang difailkan. Kalau pihak isteri yang pertama ni setuju, maka kes itu akan singkat sikit lah dia punya prosesnya, di mana mahkamah akan tetap teruskan perbicaraan, di mana mahkamah akan ambil keterangan plaintiff, iaitu suami, ambil keterangan pihak responden, dan mahkamah juga boleh mengambil keterangan-keterangan bakal isteri, bakal bapa mertua, dan juga saksi-saksi lain untuk
mahkamah menilai tentang tahap kemampuan pihak suami untuk berpoligami. Okey. Kalau pihak defendant ataupun responden itu tidak berpuas hati ataupun tidak setujulah, katakan mahkamah tanya, isteri suami nak mohon poligami, si setuju tak? Isteri pertama kata, saya tak setuju ya Arif, sekian dengan alasan sekian. Jadi kalau pihak defendant dan responden tak setuju, maka mahkamah biasanya akan mengarahkan pihak responden untuk memfailkan pembelaan. Jadi pihak responden kena jawablah daripada dalam saman plaintiff, iaitu suami tadi, dia akan nyatakan kenapa dia perlu untuk berpoligami, ya. Dia kena nyatakan apakah kemampuan dia untuk berpoligami, dan dia kena present juga tentang pendapatan dia, tentang apakah nafkah-nafkah yang perlu diberikan kepada isteri sedia ada, bakal isteri, anak-anak dan sebagainya, dan harta-harta. Dalam Seksyen 23 itu pun sebut juga tentang pembagian harta sebelum berpoligami. Jadi sebenarnya dalam proses poligami yang ikut proses ini, mahkamah akan menilai dan memastikan kebajikan isteri pertama, isteri yang akan dikahwini dan juga anak-anak sedia ada itu terjamin. Okey, tentang nafkahnya dan sebagainya lah, termasuklah giliran antara pihak isteri dan isteri. Kalau pihak suami berkahwin tanpa kebenaran, berkaitan tentang nafkah dan sebagainya tak ada perintah lah, sebab tak mengikut proses yang betul. Itu dia punya implikasinya lah. Jadi kita cerita tentang proses poligami yang mengikut proses dulu. Jadi bila dah masuk pembelaan, pihak defendant ataupun responden masukkan pembelaan kenapa dia tak setuju, dan dia isteri ni pertama akan menyatakan alasan-alasan dia lah. Okey, kenapa tak setuju, dan bila mahkamah dapati pihak defendant, responden tak setuju dan masukkan pembelaan, maka suami ni pun akan masukkan juga lagi jawapan kepada pembelaan. Itu proceeding lah yang berlaku di mahkamah, iaitu di mana pemohon saman dan penyatutan pembelaan dan juga jawapan kepada pembelaan itu adalah pleading ataupun dokumen-dokumen kes yang perlu dilengkapkan dalam proses poligami. Selepas itu mahkamah akan tetapkan proses perbicaraan. Dalam perbicaraan, mahkamah akan mengambil keterangan suami, dan pihak suami kena membuktikan kepada mahkamah sejauh mana tahap kemampuan dia untuk berpoligami dan kenapakah dia perlu untuk berpoligami ataupun patut untuk berpoligami. Jadi alasan ini pun kena nyatakanlah. Kalau dia cakap dia saja-saja dia nak berpoligami, ya, kadang-kadang mahkamah tidak pertimbangkan, kan. Dia kena nyatakan apakah alasan-alasan yang mahkamah boleh pertimbangkan untuk membenarkan perkahwinan poligami itu diluluskan, ya. Contohnya, biasanya yang berlaku permohonan untuk poligami ini, biasanya suami menyatakan bahawa isteri tak mandul, tak boleh nak beranak lagi. Jadi itu alasan yang salah satu alasan yang diberikan. Ataupun isteri ni sakit, ataupun isteri ni sakit yang tidak boleh memberi dan melayani suami. Kadang-kadang ada wanita-wanita ni yang sakit. Kadang-kadang sakit ni dah ikhtiar tapi tak pulih juga, kanser dan sebagainya, yang menyebabkan isteri ni tidak boleh melayani suami. Jadi ada juga alasan itu dijadikan alasan untuk suami mohon untuk poligami. Okey, jadi ringkasnya, kalau kita nak cerita tentang proses ni sebenarnya panjang, jadi setengah jam ni tak cukup kot, kan. Sekarang ni dah setengah, kan. Jadi ringkasnya permohonan poligami ini adalah untuk menjamin maslahah suami yang nak berpoligami dan juga isteri yang nak berpoligami, yang masuk dalam perkahwinan poligami, supaya isteri-isteri yang masuk dalam perkahwinan poligami ini kehidupannya, maslahahnya terjamin dari segi hak-haknya dan sebagainya, ya. Berbanding kalau perkahwinan yang dibuat berpoligami tapi tidak mengikut proses yang betul. Dan satu lagi saya nak tekankan, tentang ketidaksetujuan isteri. Ada yang tanya, kalau isteri tak setuju, mahkamah akan
tak benarkan ke sebenarnya ketidaksetujuan isteri untuk suami berpoligami tidaklah mengikat hakim atau mahkamah untuk membenarkan poligami itu berlaku. Kalau isi tidak dapat menyatakan alasan kenapa suami ini tak patut berpoligami, sedangkan suami dah jelaskan dalam permohonan dia, keterangan dia bahawa suami ini patut dan layak untuk berpoligami, maka setelah mahkamah timbang-timbangkan, mahkamah berpuas hati dengan pembuktian yang telah pun dibuat oleh pihak suami, maka mahkamah akan luruskan dan benarkan poligami itu walaupun isteri itu tidak bersetuju dengan permohonan. Jadi itu adalah proses yang perlu dilalui oleh setiap orang lelaki yang nak berpoligami. Tapi tak ramai orang yang sanggup untuk melalui proses tersebut, ya. So, dan ada orang tanya, dia lalu jalan mana? Adalah jalan belakang, Dia ada yang saya nak simpulkan begini, ada seseorang lelaki yang dia lebih suka senang dulu, kemudian susah kemudian. Senang dulu, dia kahwin lah di Thailand, di Batam, di Indonesia, di mana-mana yang mengikut proses yang di sana lah, tanpa mengikut proses peraturan di Malaysia. Jadi pernikahan itu mungkin tidak diketahui oleh isteri pertama. Jadi dia kahwin dulu, mudahlah. Mungkin kalau di Thailand, dia pergi hari ni, selesai hari ni, dah boleh balik ke Malaysia balik. Masuk Malaysia, masuk Thailand, belum kahwin lagi, nak keluar ke Thailand dah kahwin dalam satu hari, kan. Jadi selepas itu dia akan melalui proses yang susah, di mana dia kena buat pengesahan pernikahan di mahkamah, kemudian tak nak masuk mahkamah juga, kan. Kalau proses yang betul, masuk mahkamah dulu, ya, kemudian dah tak adalah, senanglah kemudian. Tapi kalau yang menikah dulu ni, kena buat pengesahan pernikahan, lepas pengesahan pernikahan kemudian kena ada didakwa oleh pihak pendakwa syar'i Selangor untuk kesalahan-kesalahan yang telah boleh dilakukan, antaranya berpoligami tanpa kebenaran, bersubahat. Macam isteri akan didenda juga atas kesalahan bersubahat. Dan isteri kedua tu kena denda? Isteri kedua pun kena denda. Dan bukan sahaja pernikahan di luar, ada juga kesalahan yang berlaku berpoligami tanpa kebenaran melalui perkahwinan yang dibuat di Malaysia, tak perlu pergi ke keluar. Ada juga yang begitu, ya. Contohnya mereka berkahwin mengikut hukum syarak saja, ya. Cukup saksi, wali dan wali yang nikahkan, mereka berkahwin mengikut syarak dan kemudian disahkan di mahkamah. Ada juga yang begitu. Maksudnya mereka akan melalui proses yang mudah dulu, kemudian dia akan melalui proses yang sukar. Kalau yang proses yang betul ni, dia akan melalui proses yang susah dulu. Susah pun tak susah sangat sebenarnya. Untuk mohon poligami ni, saya tengok ada yang sebulan pun dah boleh lulus, ada yang 2 bulan, ada yang 3 bulan, tertakluk kepada macam mana kes itu dikendalikan. Contoh kalau masa sekarang ni ada tempoh COVID-19 ni mungkin panjang sikit lah masa, sebab mahkamah tak buka, kan. Itu je lah yang menyebabkan kelewatan. Tapi saya sarankan mana-mana lelaki yang nak berpoligami, biarlah gentleman. Gentleman. Kalau nikah tanpa kebenaran ni bermaksud dia takutkan bini, kan. Tapi ada orang tak setuju, bukan takut bini, nak hormati bini, kan. Dan ada juga kata dia lebih kuat untuk meminta maaf. Dia lebih senang untuk meminta maaf kepada isteri daripada minta izin, kan. Kalau minta izin confirm memang tak dapat, kan. Wallahu alam. Mungkin setakat itu dulu untuk sesi ni.